Ustaz, sahabat jannah yang dikasihi Allah, Alhamdulillah dengan izinnya juga kita dapat hadir lagi dalam majlis ilmu pada petang ini. Kuliah Ansar ini di bawah saluran Gegumit, Gubernur Iman di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan barisan AJK Jawatankuasa Gubernur Iman. Kuliah Ansar kita ini dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini ziarah ke alam barzah. Bagi memberkati majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya, para solehin dan kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan Prof. Azim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diberkat pada petang Jumaat ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan suami kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa jiran-jiran dan saudara Islam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini, ya Allah, kami diberikan kenikmatan hidup, ya Allah. Tetapi ada saudara-saudara kami yang ditimpa kesusahan seperti mana di Turki dan Syria, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak dapat memandang dengan kesenangan, ya Allah. Maka kau berikanlah kematian mereka, kematian syahid di jalanmu, ya Allah. Kau ganjarkan mereka, ya Allah, dengan syurgamu, ya Allah. Dan tempatkanlah di dalam syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu pada petang yang berkat ini, ya Allah. Berikan kepada kami kesihatan yang baik, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Panjangkan usia kami, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati kami, ya Allah, di bulan Rajab. Berkati kami di bulan Syaban. Dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini, ya Allah, kami sehat. Tetapi ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah. Ada yang sakit, sedang menghadapi kehidupannya sama ada hidup dan mati, ya Allah. Maka sesungguhnya padamu, ya Allah, kami mohon agar kau berikan kesembuhan padanya, ya Allah. Agar kau berikan kesembuhan padanya, ya Allah. Dan selamatkanlah dia, ya Allah, daripada sakit-sakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketetapkanlah hati kami, ya Allah. Istiqamah di jalanmu, ya Allah. Ketetapkanlah hati kami, ya Allah. Sentiasa mencari rahmat dan redamu, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang bakal bertemu denganmu, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik dan jauhkanlah kami mati dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini aku menerima berita seorang muridku atau panggilannya Mak Khalifah, seorang muridku yang belajar Iqra dan Quran denganku, ditakdirkan Allah pulang daripada umrah telah kembali ke rahmatullah. Maka kau tempatkan dia, ya Allah, dalam golongan orang yang beriman. Aku bersaksikan bahawa Mak Khalifah muridku adalah orang yang sentiasa istiqamah mengaji Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hati kami, ya Allah, suka pada majlis ilmu, suka dalam membaca Quran, ya Allah, dan suka untuk menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, yang hadir pada hari ini, ya Allah, kau kumpulkanlah kami bukan hanya di dunia, ya Allah, tetapi kumpulkanlah kami, ya Allah, dalam syurgamu, ya Allah. Dan jangan pisahkan kami, ya Allah, seperti mana engkau kumpulkan kami di dunia. Maka kumpulkanlah kami, ya Allah, dalam syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sendiri tidak tahu di antara kami
siapa yang bakal bertemu denganmu, ya Allah. Seandainya di antara kami dipilih, ya Allah, pergi bertemu denganmu, ya Allah. Jadikanlah perpisahan ini bukan terakhir, bahkan dipertemukan kelak kami di surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaflah ibu-ibu, semalam saya dikenakan satu berita yang amat terkejut. Mak Khalifah, saya panggil dia mak, satu orang yang amat baik. Dia ada kedai makan. Saya mengajar dia Quran. Saya mengajar dia mengaji daripada Iqra 1 sampai habis Iqra. Sekarang dah masuk juzuk yang keempat. Alhamdulillah. Tapi ditakdirkan kelas tu tak berapa lama. Dah lama juga saya tak berjumpa dengan beliau, setelah setahun lebih beliau menghadapi penyakit kanser. Tapi dia orang yang baik, tuan-tuan. Lepas tu dia pergi umrah, nampak sihat walafiat. Tiba-tiba balik daripada umrah, dia tak berapa sihat. Bila mana tak berapa sihat, tiba-tiba takdir Allah. Semalam telah kembali ke rahmatullah. Saya fikir mak dia, rupanya anak-anak murid saya pada kelas yang sama juga mengaji, telah call saya mengatakan Mak Khalifah telah meninggal dunia. Maka di sini benarlah mati itu bukanlah sesuatu yang perlu kita elaki. Dan bukanlah sesuatu benda yang baharu. Tetapi inilah realiti pada kehidupan. Bahawasanya ada kala kita sendiri tak menafikan. Tiada kehendak melainkan kehendak yang Allah Ta'ala telah tentukan. Mudah-mudahan kita semua mendapat mati husnul khatimah suatu hari nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah rasa rindu kan? Hari ni tengok ramai orang meninggal. 2 minggu lepas cikgu saya usia 12 tahun. Minggu ni Mak Khalifah, seorang murid saya, mengaji Quran. Ya Allah, kan? Bukan apa, mati tu rasa macam amat dekat sangat. Mudah-mudahan Allah jemput kita suatu hari nanti dalam keadaan baik, dalam sempat kita bertaubat, dalam sempat kita beramal, dalam sempat kita tak menyakiti hati manusia, dalam sempat kita menjauhi daripada keburukan dunia, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan baik, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, Kanda Amira, kita punya muka surat berapa ni? Saya jadi lupa ni. Muka surat berapa kita sambung hari ni? Muka surat 151. Tak ada orang jawab. Awak lain macam. Minta maaf Ustaz, saya di KL rumah anak kitab kat rumah, saya tak bawa. Ya, saya ingat Siapa boleh bantu Ustaz, benda. kita dah baca ni yang mayat mengenal orang-orang di sekelilingnya tu. 151. 150, 151. Itulah. Yang tu dah baca 151. Betul lah. diriwayatkan oleh Ibnu Abid Ad-Dunya. Okey, baik, terima kasih. So saya tengok diam saja. Apa hak diam sangat tu? Mengenang nasib. Masuk. Pasal Ustaz tengah cakap pasal Ustaz tanya tu tak perasan. Tak perasan. Ingat ke mana? Ke Tak mana? ada. Duduk depan ngadapnya. Ya, baik, bagus. Itulah cerita orang-orang dekat dah nak pergi kan. Macam mana? Kita pun tak tahulah bila kan. Wallahualam. Baik. Dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abid Ad-Dunya dari Abu Sa'id Al-Qadri, dia pernah memerintahkan orang-orang untuk segera menguburkan seorang mayat dan berkata, itulah tempat tinggal yang harus dihuninya. Oleh kerana itu, segerakanlah dia untuk menempatinya dan dia akan mengetahui kebaikan dan keburukan. Maka tempat, sebaik-baik tempat bagi orang yang telah meninggal dunia itu di mana? Iaitu di dalam kubur. Saat kamu dah mati, tak ada tempat benda lain kamu boleh masuk. Maka dalam riwayat ni bagi tahu kita hidup, kita boleh buat pilihan, betul? Kita bila hidup, kita boleh duduk. Kita nak rumah landed ke, kita nak rumah apartment ke, kita nak rumah banglo ke, yang penting kita kena usaha. Kat dunia saja, tuan-tuan, kita boleh pilih rumah mana kita nak duduk, tetapi bergantung kepada usaha kita.
Jadi bagaimana Ustaz dalam kubur? Kubur itu milik semuanya. Faham? Tiada yang terkecuali, sama ada kamu miskin, sama ada kamu kaya, sama ada kamu billionaire, sama ada kamu orang yang berjawatan, ataupun kamu bukanlah seorang yang berjawatan, sama ada kamu tua, sama ada kamu muda. Semua itu adalah tempat kamu. Iaitu tempat kamu setelah mati. Ha? Tak ada tempat lain. Ustaz, boleh tak saya mati nanti? Saya nak duduk kat banglo? Tak ada. Boleh tak Ustaz nanti saya mati nanti saya nak duduk dekat rumah apartment? Tak boleh. Satu tempat je tetap bagi penghuninya, iaitu setelah manusia itu mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham ibu rahmati Allah? Maka tak ada tempat lain. Melainkan penghuni bagi kubur itu adalah manusia yang telah meninggal. Maka sebab itu katanya itulah tempat yang harus dihuni. Dan oleh kerana itu segerakanlah dia untuk menempatinya. Maka kata Ibnu Abi Dunya, dah tempatnya kat kubur, kenapa kamu sekat-sekat tahan lagi? Kan? Tempatnya tu dah ada. Maka itulah tempat terakhir dia. Itulah tempat persemadiannya, iaitu dalam kubur. Tak ada tempat lain. Ada tak orang kalau meninggal, Dana Menteri meninggal, tempat tu dalam kubur. Siapa lagi meninggal? Sultan, raja, tetap juga dalam kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bermakna kita ni takkan lari daripada menempati satu tempat, iaitu kubur. Maka kata Ibnu Abi Adunya dari Abu Sa'id Al-Khudri, maka oleh kerana itu segerakanlah dia untuk menempatinya. Maka cepat-cepat bagi dia duduk tempat dia dan dia akan mengetahui kebaikan dan keburukannya. Maknanya manusia di atas, kita sebagai manusia yang diperlihatkan tentang manusia. Makna di sini manusia yang kita lihat dia baik, tetapi persoalannya apa yang berlaku di dalam kubur. Yang mana di dalam kubur itu satu destinasi yang mana pasti akan menjadikan satu perhitungan buat kita, sama ada baik ataupun buruk. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam kubur tu tak ada indah, tak ada cerita benda-benda lain. Buruk baik saja. Baik dapat baik, buruk dapat buruk. Masuk dalam kubur tu tak lain tak bukan tuan-tuan, diperlihatkan kepada kita apa yang telah kita laksanakan. Diperlihatkan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Itulah kubur, tempatnya pembalasan. Itulah tempat kubur, tempatnya bukan lagi apa-apa jua keadaan, tetapi untuk perhitungan. Diperlihatkan sama ada baik dan buruk. Nanti kita tengoklah siapa kita. Di atas dunia siapa kita. Dulu orang baik dengan kita, kita baik dengan orang. Tapi dalam kubur tak ada orang punya akan tolong kita. Melainkan dalam kubur itu diperlihatkan apa amal kebaikan kita. Hari ini kita beramal, kita baik dengan orang bukan sebab nak orang puji kita. Tetapi sebabkan orang bukan nak puji kita. Tetapi kita nak baik itu Allah balas kat dalam surga. Kita nak baik itu Allah tunjukkan ketika kita mati. Ini prinsip kita. Bukan baik kerana kita nak nampak baik, tetapi kita nak selamatkan diri kita daripada kubur yang kekal abadi. Yang kekal untuk selamanya, untuk di dalamnya, bahkan di yaumul akhirah. Nanti kita akan mendapat satu keadaan dan platform, sama ada baik ataupun buruk. Maka yang menentukan sama ada baik dan buruk dalam kubur itu berdasarkan apa yang kita laksanakan di atas dunia. Hari ini kita solat, hari ini kita baca Quran, hari ini kita berzikir, hari ini kita hadir majlis ilmu, hari ini kita bersilaturahim, hari ini kita saling bermaaf-maafan, hari ini kita saling bersahabat. Tapi di dalam kubur, aiban rahmati Allah, apa yang dilaksanakan atas dunia bergantung kepada niatnya. Sedangkan Allah itu melihat hati. Sedangkan Allah itu melihat niatnya.
Kalau niatnya baik, walaupun keadaannya berlakukan kebaikan di atas dunia, maka dia akan jadi baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Bakar Al-Muzni pernah menceritakan, aku pernah diberitahu bahawa seorang mayat itu merasa gembira. Tengok tuan-tuan rahmati Allah. Pernah diberitahu bahawasanya, tuan-tuan dan rahmati Allah, mayat itu berasa gembira. Berasa gembira. Kenapa, tuan-tuan rahmati Allah? Berasa gembira jika disegerakan ke kuburnya. Siapakah yang disebutkan yang gembira itu? Iaitu mereka yang disebutkan sebagai tuan-tuan rahmati Allah, iaitu orang mukmin. Orang mukmin kalau nak ke kubur lagi gembira. Orang mukmin kalau disegerakan baginya perkumpulan, tuan-tuan yang rahmati Allah, tenam lagi cepat lagi dia gembira. Sebab Allah nak memberi nikmat. Tetapi bagi orang kafir, tiada kegembiraan. Tuan-tuan, tiada kegembiraan. Bahkan mereka itu menakutkan saat masuk ke dalam kubur. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah, bagi mereka yang Allah telah berikan kenikmatan di dalam kubur, tidak akan rasa apa-apa. Saat itu walaupun mereka yang kenal dengan si mati menangis keesak-esakan kerana kehilangannya. Tetapi orang dalam kubur tidak pernah rasa sedih seandainya Allah telah janjikan nikmat kepadanya. Kerana apa? Dunia ini ujian. Maka dia rasa gembira dapat melepasi ujian tersebut, dan di saat itu Allah memberikan bayangan nikmat kepada dia. Sebab tu orang-orang yang mukmin, orang-orang saleh, para wali, dia lebih cenderung untuk mati segera. Sebab apa? Allah berikan nikmat yang mana kita tak akan rasai ketika mana di atas dunia. Hari ini kita tidur, ada kalanya tidur dalam kegelisahan. Kita nak fikir rumah yang perlu dibayar. Kita perlu memikirkan kereta yang nak dibayar. Tetapi tidurnya di alam barzakh, tak perlu memikirkan apa jua urusan dunia. Kita boleh tidur di atas dunia, tapi tidur kita belum nyenyak. Tetapi tidurnya dalam alam barzakh, bagi orang mukmin tidurnya seperti mana ahli syurga. Tidurnya penuh dengan keseronokan. Tidurnya penuh nyenyak, seolah tidak ada gangguan. Inilah mereka yang Allah kembalikan dalam keadaan semulia-mulianya. Iaitu mereka yang menyukai dan amat-amat gembira jika disegerakan menuju ke kuburnya. Sementara Ayub menuturkan bahawa pernah dikatakan salah satu penghormatan keluarga terhadap mayat adalah menyegerakan pengkebumiannya. Maka di sini ulama tegaskan bahawasanya satu penghormatan yang baik bukan hanya memanggil, memberitahu tentang kematian, bukan hanya menguruskan kematian, tetapi menyegerakan baginya pengkebumian itu juga adalah sesuatu penghormatan yang besar. Sebab itu, kalau kita rasa apakah yang aku boleh buat untuk kali terakhir bagi arwah, maka kata ulama, segerakan. Sebab telah sampai pada waktunya dia balik ke tempat asalnya. Setelah apa yang telah dia lalui di atas dunia. Maka segerakan kerana sudah sampai waktunya untuk kembali kepada Tuhannya. Maka jangan dilewat-lewatkan. Boleh jadi kembalinya dia itu penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan rahmati Allah. Segerakan. Jangan dilambatkan. Cuma pada waktu-waktu mengembumikan ini juga adalah prosedur-prosedur yang perlu kita fahami juga. Seperti mana hospital, kalau meninggal tanpa penyakit, maka dia ada prosedur bedah siasat. Betul kan benda nori ni? Kalau tak ada penyakit. Kan dia ada bedah siasat. Betul benda nori ni? Saya rasa lah. Ya. Tengoklah Ustaz kalau mati macam mana. Kalau mati kat hospital tak apa. Kalau mati kat rumah, ya. Kena prosedur. Adakah prosedur bedah siasat ni wajib ataupun kita boleh engkar? Boleh. Kalau tak nak, kita buat sign lah. Tak nak. Kalau tak ada claim insurans ke apa ke. Oh, okey, baik. Maknanya kita sign boleh surat lah. Okey, baik. Betul, tuan-tuan. Maka itu adalah sebahagian. Kalau mati cara begitu, boleh kita buat bedah siasat ataupun tak mau buat bedah siasat. Kalau macam saya, kalau di bedah siasat ni, macam-macam ada dalam perut. Cak kuih tiaw, sebab baru makan tadi. Cak kuih tiaw, nasi goreng ayam kunyit, sotong halia, sedap. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bedah siasat saya lah, tuan-tuan.
Kalau bedah dada saya, tuan-tuan, penuh dengan rasa cinta dan kasih. Oh, cia. Okay? Dan rahmati Allah Subhanahu Taala. Maka segerakan bagi kita pengkebumiannya. Tapi dalam pengkebumian ini kita ada prosedur. Jangan sampai kita marah pihak hospital. Ni apa ni pihak hospital tak bagi ke bumi inilah. Kita kena ikut prosedur. Prosedur ni buat bukan untuk usahkan, tetapi untuk kita lebih detail. Bukan terus dikebumikan saja. Sebab ia perlu banyak prosedur. Melibatkan harta, melibatkan peninggalan, apa yang ditinggalkan, semua itu berkait dengan hospital. Sebab tu kita kena memahami konsep. Kenapa diperlewatkan sedikit. Tapi ada orang yang memang dah ada penyakit. Ni sebab saya sebut. Sebab apa? Ada orang kata, Ustaz, kami nak segerakan. Tapi hospital prosedurnya sangat susah. Tak apa. Ini sebab prosedur. Prosedur ni kena ikut. Bukan suka-suka. Tetapi ada sebabnya. Macam hari tu ada orang meninggal. Dia buat swab test. Maka ditunggu 2 jam. Setelah itu, kalau negatif, maka diuruskan seperti jenazah biasa. Tapi kalau positif, maka diuruskan seperti mana jenazah COVID. Sebab tu saya nak bagi tahulah dalam rekod ni. Memang sekalipun kita tahu Nabi suruh segerakan untuk mengkebumikan mayat, tetapi kita ada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Bukan makna kita tak nak segerakan, tetapi ada perkara-perkara lain yang perlu kita ketahui untuk sebagai pemudahkan lagi urusan-urusan setelah kematian. Itu paling penting, tuan-tuan. Sebab ada orang marah. Dia kata orang hospital ni tak tahu ke Nabi suruh segerakan. Ya, betul. Tetapi ada prosedur, ada sebab-sebab kenapa dibuat sedemikian. Sebab perlu kita tahu kematian. Kalau sesatunya, contoh, kalau kematian itu tidak ada sebab yang munasabah. Kalau orang tu mempunyai hibah ataupun takaful, belum tentu dia dapat claim. Faham? Contoh kalau orang tu bunuh diri. Okey, bunuh diri dan bedah siasat mendapati dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak akan mendapat hibah sebab mati sedemikian. Tetapi bila kita buat proses bedah siasat, mana tahu orang tu mempunyai takaful ataupun hibah, maka doktor itu akan claim bahawasanya dia ini mati asbab-asbab. Surat tu penting untuk dihantar kepada syarikat untuk claim hibah. Sebab tu jangan mempertikaikan ada benda yang kita kena faham dalam prosedur hospital. Ni antara syarat-syarat. Dalam hospital tu bukan tak ada ustaz. Bahagian syariahnya ada. Tetapi sedemikian adalah untuk proses yang lain. Bukan hanya pada proses tersebut. Seperti mana Bonda Norini kata tadi, kalau kita nak bedah siasat boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Tapi punca kematian tu kita tak boleh tulis dekat burial permit itu. Sebab setelah kita meninggal, kita akan ada burial permit menguburkan. Di situ doktor perlu istiharkan apakah penyakit mangsa. Kalau contoh, nama si fulan meninggal, usia berapa, pada waktu apa, penyakit itu tak dapat diketahui. Takkanlah kita nak tulis urat kentut putus. Tak boleh. Macam mana urat kentut boleh putus? Tak faham. Ia ada prosedur dia. Maka bukan tak boleh menyegerakan, tetapi ada prosedur-prosedur yang perlu kita fahami. Tapi kalau doktor pun nak tulis apa, mati sebab apa, tak boleh. Mesti itu sebab ada bedah siasat. Nanti ada sebahagiannya perlu nanti. Atau kalau kita kata, doktor kata dia tak ada apa-apa, dia ni urat kentut putus, tak boleh claim lah sebab urat kentut. Faham? Wallahu a'lam. Okey? Maka disebutkan juga dalam sebuah hadis menurut Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah suatu jenazah diletakkan di atas pembaringannya. Pembaringannya itu diletakkan pada satu sudut yang mana dia terletak seorang diri dalam keadaan terbaring. Faham? Mana ada jenazah duduk dalam keadaan duduk? Mesti baring. Sebab kalau duduk dia akan jatuh. Sebab tubuhnya itu telah hilang roh. Sebab tu orang kalau ada jenazah ni, kita angkat pun dia macam gitu. Contoh, kepala dia kalau kita tak pegang, jadi boleh patah tengkuk. Faham? Kalau kita tak pegang. Sebab tu kalau mandi jenazah pun, pakat pinggang dia kena tahan. Kalau nak lebih selamat, angkat jenazah tu pakai kain. Kain tu dibukakan, maka angkat. Kiri kanan angkat. Lebih selamat. Tidak perlu menimpa pada tangan kita. Faham?
Tuan-tuan rahmati Allah. Lalu dilangkahi 3 kali. Melainkan dia akan mengucapkan sesuatu dengan ucapan yang didengar oleh siapa yang dikenaki Allah kecuali oleh manusia dan jin. Dia mengucapkan, saudara-saudaraku, para pengusung jenazah. Tuan-tuan. Dilangkahi 3 kali. Dilangkahi ini maksud apa? Saat itu telah sampai waktu diambilnya. Dilangkahi itu apa? Sedang dilalui di kawasannya. Sebab orang meninggal ni, di pembaringan tu dilangkahi, dijalankan di kawasan perantaraannya. Maka dia pun kata, saudara-saudaraku, para pengusung jenazah. Tetapi tak orang dengar. Kalau orang dengar, tak jadilah dia buat kerja. Dan janganlah kalian terpedaya oleh dunia, dia kata. Kenapa orang yang mati itu kata begitu? Janganlah kalian terpedaya dengan dunia sebagaimana dia telah memperdayai aku. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak tak tuan-tuan dia kata apa? Janganlah kalian diperdaya setelah dengan dunia setelah sebagaimana dia telah memperdayai aku. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya si fulan yang meninggal dunia tu menyampaikan pesanan. Tetapi pesanan itu tak semua didengari, melainkan Allah yang memberikan izin untuk mendengarnya. Maka Rasulullah pun bersabda, jangan pula kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia telah mempermainkan aku. Faham? Dunia penuh tipu daya. Zaman berubah bukan makna kita tinggalkan agama. Faham? Sekarang kita pada zaman millionaire ataupun zaman millennium. Zaman sekarang orang kata lifestyle berbeza. Betul saya sebut. Dahulu kalau tuan-tuan, kalau jodoh ni mak ayah carikan, tapi zaman lah ni tak boleh. Dijodohkan tak mau. Mesti cari sendiri. Sebab bukan mak yang kahwin, saya yang kahwin, dia kata. Kan? Zaman akan berubah zaman. Dulu, orang-orang dulu tak pakai motor pergi kerja. Lama-lama ada motor. Lepas tu ada kereta. Sekarang ni ada LRT. Ataupun kita sebut MRT. Dulu-dulu tak ada. Berbeza zaman sekarang dan zaman dahulu. Jangan kamu tertipu dengan zaman. Tetaplah kamu pada agama yang satu. Zaman sekarang, dia kata, zaman sekarang Ustaz, suami isteri nak keluar kat mana-mana. Baru-baru ni ada saya baca satu statement perempuan lah. Dia kata, kita sekarang dah zaman 2020. Mana ada zaman isteri nak keluar, kena minta izin suami. Tuan-tuan, dia kata begitu. Dia kata zaman sekarang, mana ada macam tu. Zaman sekarang, isteri nak keluar. Hukum tetap hukum. Faham? Nak keluar rumah, mesti minta izin suami. Suami tak bagi, tak boleh keluar. Faham? Jadi Ustaz, macam mana suami nak bagi? Merajuk takkan tak faham. Muncung. Gitu, tuan-tuan. Muncung. Awak kenapa ni muncung-muncung? Dah abang tak bagi keluar? Kan saya kata tak boleh keluar. Gitu, tuan-tuan. Lama-lama dah lah pergi keluar lah. Muncung tu boleh heret, hengong dekat 3. Tuan-tuan. Faham? Teknik tu mesti ada. Tu isteri tak ada ilmu, tak tahu hukum. Betul lah tuan-tuan. Bukan tak ada ilmu, ada ilmu. Tapi dia kata zaman lah ni zaman moden. Faham? Tuan-tuan. Jangan kita ni dimakan zaman. Dulu zaman-zaman kita main gasing. Dulu zaman-zaman kita main teng-teng. Dulu zaman-zaman kita main galah panjang. Tetapi zaman sekarang mana ada galah panjang dah. Zaman sekarang tak ada dah. Apa tu? Teng-teng. Zaman sekarang tak ada dah. Baling selipar. Zaman sekarang dah tak ada main nyok-nyok. Zaman sekarang main lato-lato. Tuan-tuan rahmati Allah. Walaupun zaman bertukar zaman, agama tetap sama. Hukumnya sama. Melainkan mengikut pada keadaan semasa dalam bab fiqh. Faham? Sebab tu orang meninggal tu kata apa? Janganlah kamu diperdaya dengan zaman sebagaimana dia telah mempermainkan aku. Aku telah
meninggalkan warisan kepada ahli warisku. Sementara ad-dayan, salah satu nama Allah, memusuhi dan menghisapku. Sedang kalian membiarkan dan meninggalkan diriku. Faham tuan-tuan? Maknanya aku diseksa, aku diazab ke dalam kubur. Satu pun kalian tak ambil peduli. Bahkan kalian meninggalkan diriku. Betul lah tuan-tuan. Kita dah meninggal. Siapa yang nak duduk dengan kita? Siapa yang nak bantu kita? Sebab kita dah meninggal. Memang seorang-seorang saja. Faham tak tuan-tuan? Tapi dia sampaikan, sebelum aku kena azab, sebelum aku duduk masuk kubur, aku pesan benda ni. Jangan kena terperdaya dengan dunia. Yang pesan ni siapa? Orang dah mampu, tuan-tuan. Tetapi pesanan ini tak didengari semua orang, melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dipesan itu tuan-tuan betul. Saya suka benda ni. Sebab apa? Benda ni sangat betul. Dia pesan pada pengusung jenazah tu sangat betul. Sebab dunia ni memang penuh dengan tipu daya. Ada kalinya zaman berganti zaman, kita dah hilang tamadun. Sebab zaman berganti zaman. Tuan-tuan, dulu kita kena ingat, zaman-zaman dulu sebelum datangnya pakaian, mereka itu menutup kemaluan mereka dengan cawan. Mereka itu menutup rambut, bahagian buah dada mereka dengan kerompong kelapa. Pada zaman-zaman Neolitik, Paleolitik dan Mesolitik, zaman-zaman sejarah dulu. Tetapi hari ini zaman kita dah tamadun. Bila dah tamadun, ada sedikit pakaian. Boleh ditutup bahagian bawah dan juga atas. Semakin bertamadun, ada pakaian yang menutup rambutnya. Semakin bertamadun, Islam itu datang mengajarkan pakaian. Tapi pernah tak kita perasan, hari ini pakaian anak-anak muda sekarang nak kembali kepada sejarah yang lama. Dahulu tudung labuh, sekarang semakin singkat, bahkan dilikat pada lehernya. Dulu pakaian labuh sampai ke bawah pinggang, sekarang pakaian ngam-ngam pinggang sahaja. Dahulu seluarnya di bawah tumit, betul-betul tumit. Sekarang, tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang seluar semakin singkat di atas tumit. Adakah kita tak perasan bahawasanya kita telah kembali kepada zaman-zaman demi zaman yang dahulu tidak cukup kain? Walaupun pada realitinya is fashion, tetapi takkah kita rasa pakaian yang singkat-singkat dan tak cukup kain ini adalah pakaian orang yang tak bertamadun? Seperti zaman-zaman Neolitik, Paleolitik dan juga Mesolitik. Tuan-tuan baca. Mereka yang duduk dalam gua tu tanpa pakaian. Kita ada pakaian. Tetapi kita pakai serupa, tak ada orang pakaian. Sebab tu zaman berganti zaman. Tuan-tuan pergi kat Sunway Lagoon. Orang Melayu kita pakai coli dengan spender saja. Duduk baring di atas pantai. Sebab apa? Lah Ustaz, come on lah. Zaman kita dah berubah zaman Ustaz. Kita zaman 2020. No, dalam agama tak ada zaman berubah zaman. Agama tetap agama. Tak ada berubah. Faham? Quran tetap Quran. Tak kira apa jua zaman. Sebab tu bila berubah zaman, sesuatu yang disebutkan oleh ulama, kamu pegang teguh pada Quran dan sunnah, kamu selamat. Tuan-tuan pergi Sunway Lagoon. Kat mana lagi? Tuan-tuan pergi Sunway, tempat-tempat mandi. Di Ambang Resort, Gambang, tuan-tuan. Tengok perempuan-perempuan di sana, pakainya Melayu, tapi pakai coli hanya dengan spender. Lelakinya lagi lah. Seluar pendek, buka badan. Masya Allah. Kalau buka badan tu, badan tegak tak apa. Ini badan Allah, macam dayang gunting. Kan? Nampak pakaian, trend. Dia kata, this is trend. No. Dalam Islam, trend tetap seperti mana syarak. Tak ada perubahan. Wallahu a'lam. Dan katanya, kepada ahli warisku, sementara Ad-Dayan adalah salah satu nama Allah, memusuhi dan juga menghisapku. Ya ke Ustaz? Yalah. Saya pergi, saya tahu nama. Tapi saya tak pandang. Saya lalu je. Tapi ternampak. Faham? Saya kata, Allahu Rabbi. Saya pejam mata. Waktu saya lalu pejam mata. Tapi mata saya macam lagu ni. Tuan-tuan. Saya jalan je. Tapi tiba nampak tu mata saya lagu ni. Ternampaklah. Maka begitulah ideologi pemikiran barat yang telah masuk dalam fikiran anak muda. Sebab fikir trend masa kini. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Kalaulah orang sedemikian dengar apa yang dikatakan oleh
saudara-saudara yang mana orang yang dah meninggal ni kata ternyata dia orang yang paling malu. Sebab apa? Dia pakai pakaian itu. Sungguh Allah murka kepadanya. Hari ini juga kita tengok lelaki-lelaki yang sudah ada isteri membiarkan isterinya pakai tersebut belanja pada ajnabi-ajnabi lain. Allah. Tuan-tuan, dengan belanja tubuhnya, belanja seksinya, belanja aibnya auratnya. Rasa tak segan, terkinjal-kinjal dalam media sosial. Suami isteri. What for? Tuan-tuan. Untuk apa? Untuk ramai followers. Tetapi kamu hina di akhirat. What for? Tuan-tuan. What for? Untuk apa, tuan-tuan? Tak ada benda, tuan-tuan. Tetapi inilah mentaliti barat yang telah menipu daya orang Islam ketika ini. Rasa seronok bila orang banyak followers. Rasa seronok bila banyak orang like. Rasa seronok bila mana banyak orang komen. Lama kelamaan diri sendiri terperangkap bahawasanya kenapa kamu ikut orang Yahudi sedangkan kamu diajarkan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan what for, tuan-tuan? Agak-agak buat apalah kita jadi macam tu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan yang terakhir dalam kitab Alam Barzakh, tajuk kita mayat mengenali orang-orang di sekeliling. Dan yang terakhir kata Al-Zuhdi Imam Ahmad menentukan riwayat dari Ummu Darda bahawa jika seorang mayat itu diletakkan di atas pembaringannya, tuan-tuan, dia akan berseru, wahai keluargaku, jiranku dan pengusung jenazah, jangan sampai dunia ini memperdaya kalian. Sebagaimana dia memperdaya aku, jangan sampai pula dunia ini mempermainkan kalian. Sebagaimana dia mempermainkan aku, sesungguhnya keluargaku tidak menanggung sesuatu pun dari diriku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kita kata, tuan-tuan. Ni orang-orang yang dah meninggal kata apa, tuan-tuan? Sesungguhnya keluargaku tidak menanggung sesuatu pun daripada diriku. Tuan-tuan. Hutang, Ustaz? Hutang tidak ada kewajipan bagi mereka waris untuk membayar. Cuma atas budi bicara saja. Jelas, Ibn rahmati Allah. Ni kita nak bagi faham lah. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya menandakan kepahaman kepada kita. Maknanya kita hutang waris, tuan-tuan. Kita tak perlu bayar dan tidak ada kewajipan. Cuma harus bagi kita membayarnya. Makna kalau orang yang meninggalkan itu, suami kita ke, isteri kita ke, banyak hutang, kita tidak ada kewajipan untuk membayarnya. Bahkan harus hukumnya untuk membayar hutang bagi semati. Tuan-tuan. Tak ada masalah kalau kita tak mau bayar. Sebab itu bukan kita punya tanggungan. Tetapi atas budi bicara kita. Takkanlah kita nak biar arwah mati dalam keadaan terseksa asbab daripada hutangnya. Maka kita bayarlah hutangnya. Tapi tengok juga hutangnya. Kalau sebulan 2,000, meninggal kita. Kita pula yang meninggal. Tuan-tuan. Kalau sebulan 3,500. Tak meninggal kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu jangan suka berhutang. Cukuplah memadai apa yang kita ada. Kan? Macam Bonda Nur ini seronok. Dan nak habis dah bayar rumah. Seronoknya. Tuan-tuan. Bonda Nur ini dah habis pencing. Biasa orang pencing ni dah dekat bayar habis rumah dah. Biasa 65 tu kira habis lah tu. Alhamdulillah. Sampai pula usia ni. Sebab tu kita ni kalau boleh meninggal. Saya selalu amalkan doa ni kata apa? Kalau boleh saya nak meninggal kelak. Tak nak susah ke orang. Tak nak bayar hutang saya. Kalau boleh saya nak mati, tak ada tertinggal apa hak-hak antara manusia dengan Allah. Selalu kita doa macam tu. Tuan-tuan. Tapi kita manusia, kadang kita lupa, kadang kita ingat. Inilah waris punya peranan. Menyelesaikan apa yang belum diselesaikan oleh si mati di atas dunia. Wallahu a'lam. Itulah tajuk kita dan pengakhiran. Tajuk kita mayat mengenal orang-orang di sekelilingnya. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Selesai. Tajuk berikutnya. Dan nanti kita akan sambung lagi pada tajuk ucapan para malaikat yang mengiringi jenazah. Tuan-tuan. Maka ucapan malaikat yang iring jenazah. Waktu kita diusung, kita diiring oleh jenazah. Ucapan para malaikat itu mengiringi jenazah. Apakah ucapannya?
apakah yang disebutkan dalam hadis atau riwayat-riwayat tentang ucapan malaikat yang mengiringi jenazah ke perkuburannya. Wallahu a'lam. Dan ada masa dalam 12 minit, dalam 60 kita berhenti. Ada soalan daripada ayah-ayah, ibu-ibu yang nak tanya, silakan, insya-Allah kita cuba jawab. Tuan-tuan. Okey, Bonda Nur ini kita boleh buka lah. Dia kata suami, dia kata apa? Ya ke Ustaz, orang Melayu pakai betul? Ya, betul tuan-tuan. Okey. Semua tu suami yang tanggung dosanya Ustaz. Ya betul. Tetapi kalau suami itu telah menegur, masih dipakai, maka suaminya tidak lagi menanggung dosanya. Okey, baik. Dan kalau anak-anak, mak ayah yang tanggung. Kalau mak ayahnya tidak menegur, maka ditanggung dosanya akan dipersoal di hadapan Allah. Sebenarnya kita tidak akan menanggung dosa sesiapa. Tetapi asbab kita tak menegur, kita akan menjadi akan dituntut di hari akhirat kelak. Sebab tu bila anak kita tak pakai tudung, pakai seksi, kita tegurnya tapi dia tak dengar, maka kita sudah ada jawapan di hadapan Allah. Tetapi tanggungjawab kita tetap juga mengubah mereka supaya jadi orang yang lebih baik. Tak berpurdah tak apa. Yang penting tutup ikut syariat. Kalau nak pakai purdah, alhamdulillah. Kalau tak nak pakai purdah pun tak apa. Sebab memakai purdah ini perlu ketakwaan dan istiqamah yang tinggi. Sebab kalau dah berpurdah, nak balik semula kepada yang asal payah. Sebab tu sebelum berpurdah, mesti dalam diri itu menekankan sifat istiqamah. Faham? Ibn rahmati Allah. Okey, baik. Dan wakpanya Ustaz, Ono Habizah kata, betul tu Ustaz. Masya Allah. Dalam in-call message lah yang saya baca. Wallahu a'lam. Okey, baik. Abang rahmati Allah SWT, ada tak persoalan-persoalan yang berbangkit? Sebab kita dah pukul 6. Ustaz, Ya saya. kalau kita nampak macam bukan selebriti lah, tapi ada yang macam orang jual direct selling ni kan, mereka pakai cantik-cantik tau Ustaz, dengan badan cantik, orang perempuan kan. Pakai yang macam Ustaz cakap lah, bikini apa semua kan. Kalau kita pun sebagai seorang perempuan menengok keadaan macam tu, wah kata-kata cantiknya dia. Boleh ke Ustaz? Tak apa ke? Tapi maknanya Kan? aurat dia tu Ustaz. Galakkan. Memang kita kata, wah cantiknya dia. Cantik Ustaz. Azim. Kita batas perempuan dengan perempuan ada batasnya. Batas perempuan dan perempuan ada batasnya. Maka dipakai sedemikian sudah menjadi dosa kalau terlihat aurat. Faham? Pandang. Sebab kita bukan tak nak takut kalau kita terpandang, kita tengok bahagian badan kita pula, kenapa badan aku tak macam dia? Kan? Bukannya badan kita tak boleh macam dia. Dulu kita macam dia, korset kita pakai tiap-tiap hari. Tapi lah ni korset kita, cangkuk je habis terputus. Tak muat dah kita punya korset. Kan? Korset tu korset duk bengkung orang panggil. Zaman sekarang. Tapi itulah yang kita kata realiti. Pada keadaan. Kadang-kadang kita perempuan yang melihat pun dah terancam. Apatah lagi kalau lelaki, Allahu Rabbi. Tuan-tuan, tak kira lah pakai kopiah, tak kopiah. Terangkat kopiah tu. Kan? Wallahu a'lam. Sebab tu bukan senang nak jaga mata. Tapi inilah hakikat. Tetapi kita hindarkanlah supaya ahli keluarga kita tak tergolong dalam golongan yang sedemikian. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Mak Wan, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan doa-doa daripada Ustaz dan sahabat-sahabat. Amin. Ustaz, kita katakan yang duduk serumah. Perempuan sama perempuan ni Ustaz, satu rumah duduk. Ya. Apa batasan aurat mereka dalam satu rumah tu Ustaz? Auratnya sama seperti bukan mahram. Tetapi bukanlah tak boleh melihat rambutnya. Tetapi setahu saya daripada bahagian lutut sampai ke atas dadanya. Betul kan saya kalau saya salah? Kekanda Azrina betul ke? Kekanda Azrina? Betul? Ya saya Ustaz. Apa dia Ustaz kata tadi batas aurat macam mana? Perempuan dengan batas perempuan auratnya daripada paras lutut sampai ke pusat ataupun buah dada. Kalau yang sesama Islam, dia tetap kena tutup yang macam mana saya nak kata, tempat yang perlu ditutup. Tak boleh nak mendedahkan selamba je. Tapi macam aurat rambut apa semua tu masih boleh dibuka lah. Melainkan kalau bukan yang beragama Islam kan. Tetap batas aurat dia sama juga macam dengan ajnabi. Betul kan Ustaz?
Saya Betul. faham lah. Itu betul. Tapi antara Islam dan Islam, perkara yang zahir, yang kita kata indah saat melihat tak apa. Maknanya pakaian tu di parah lutut sampai bahagian buah dada. Faham? Aurat kita. Maknanya kalau orang tu pakai tapi masih terlihat bentuknya tubuh tu, tu pun sepatutnya perlu dielakkan lah. Tetapi pakailah baju yang agak sopan. Faham? Itulah sebaik-baiknya Mak Wan. Tapi dengan orang bukan Islam, batasnya seperti mana ajnabi lain. Tetapi kalau kita Islam, yang bukan Islam tu adalah adik-beradik kita, batasnya masih sama lagi seperti mana adik-beradik. Wallahu a'lam. Kita gunting rambut tu dengan orang bukan Islam tu di kedai tu Ustaz. Itu gunting rambut Mak Wan. Itu tak ada masalah. Apa ya? Gunting rambut tak ada masalah. Ada masalah. Perempuan ini dijaga. Tu gunting rambut. Sebab tu gunting rambut dengan orang Islam Mak Wan. Kekanda Amira pun dia ada buka salon. Potongan dia tak apa. Yalah Ustaz. Jauh kat Ipoh. Mahal. Terima kasih Ustaz. Dan rambut dah Mak Wan dah ada kedai gunting rambut muslimah. Sekarang ni lebih lambat begitu. Kedai rambut. Bila dah ada pilihan macam tu, Bukan sebaiknya tempat pilih kalau yang kat Islam. Kemangan ni susah nak cari kedai gunting rambut muslimah. Okay, baik. Selesai. InsyaAllah. Okay, baik. Tak ada dah. Ada lagi soalan? Okay, Bonda Razita Sharif. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, saya nak tanya. Saya ada baca, tapi kalau silap kekhilafan saya lah. Kalau orang yang meninggal, yang meninggalnya baik, husnul khatimah, dan dia akan ditunjukkan syurga untuknya. Betul ke Ustaz? Dan soalan saya ni, kalau kenyataan ni betul, bagaimana pula dengan yang satu lagi pada hari kebangkitan nanti di padang mahsyar kita akan dihisap? Macam mana ya Ustaz? Boleh bagi Dua tu jelas. Yang kedua tu. Yang kedua tu, kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kebangkitan kan, dan semuanya akan dihisap. Jadi macam mana yang tadi satu, kalau orang yang husnul khatimah tu dia ditunjukkan syurga, tapi dia still kena hisap ke Ustaz? Macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Cara Bonda Rosita cakap macam orang Singapura. Ada seorang sini je. Ya ke? Nampak gaya macam Singapura sebab saya daripada Singapura. Okey. Alhamdulillah. Dulu daripada Kelantan. Wajah di mana-mana. Terima kasih. Ustaz, cia. Anak burau sikit marah. Janganlah marah. Burau yang Bukan marah Ustaz. Nasihat. Wajahmu di mana-mana, bukan marah. kita nak puasa. Jangan lupa hantar mutabak daging ke rumah lah. InsyaAllah. Terima kasih Bonda Rosita sebab habak lagu ni. Dia kata apa Ustaz? Dia kata. Macam mana dekat keadaan di mahsyar? Okey. Pernah tak mendengar satu riwayat daripada Sayyidina Uthman bin Affan? Uthman bin Affan berkata, sesungguhnya alam kubur itu adalah persinggahan. Maka dalam perjalanannya di alam kubur, seandainya dipermudahkan, maka perjalanan di akhiratnya akan menjadi mudah. Faham maksud saya Bonda Rosita? Maka di sini adakah orang yang mati husnul khatimah itu diperlihatkan syurga? Ya, sahih. Tetapi bukan masuk syurga, diperlihatkan tempat yang akan diduduki mereka di akhirat nanti. Makna baik buruk yang berlaku dalam kubur adalah hasilnya di akhirat kelak. Kalau Sayyidina Uthman kata sedemikian, maka siapa yang disukarkan perjalanannya dalam kubur, maka sukarlah perjalanannya di hari akhirat. Maka kubur itu persinggahan sebelum kita menuju akhirat. Persinggahan itu telah dimudahkan Allah kerana keamanan kita, maka di akhirat ternyata mudah.
Wallahu a'lam. Jelas benda Rosita? Okay, Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Saya suka saya dapat jawapan ni. Benda Rosita nama penuh apa? Rosita. Rosita Sharif. Rosita Sharif. Uh-uh. Oh, saya ingat Rosita Cik Wan. Belum. Nanti insyaAllah tu. Yelah. InsyaAllah masuk belum. Saidin. Okay, Ustaz. Terima kasih banyak. Saya suka sebab saya selalu bila saya baca statement tu, saya memang ada soalan macam confused lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, salam Zain Saidin ya. InsyaAllah. Thank you Ustaz. Sama-sama. Awak gelap lah. Kerana anda jangan Saya gelap tak- lebih. Saya Nak tak tanya kenal apa? pun. Saya tak kenal pun Zain Zaidi tu. Saya pun tak kenal. Saya main sebutnya. Okay. Tapi Ustaz selebriti tak apa. Tak apa. Maintain comel kan? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Dengar tak kekanda Amira betapa saya masih comel? Cikebum. Okey. Baiklah Bunda Norini. Rasanya dah sampai pada time dia. Maka kita tutup dululah majlis pada hari ni. Rasa macam tak ada soalan dah ni. Okay, Alhamdulillah. Kita tutup lah Ustaz. Tak nak pergi ambil anak kan. Ya betul. Bunda Okey. bagus. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar. Dengan tajuk kita ziarah ke alam barzah hari ini, banyak mengenal orang sekeliling. Dalam pengajian ini kita disarankan segera kebumikan jenazah kerana itu adalah suatu kebaikan. Juga banyak pengajaran dan pesanan kepada kita. Moga ilmu ini bermanfaat kepada kita insya-Allah. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah minggu depan. Kalau tak ada apa insya-Allah. Lepas tu nanti kita mohon sikit Ustaz nak buat bahan kuliah malam ni. Kita jumpa pada kuliah maghrib kan insya-Allah. Lepas tu terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada jemaah, terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Menur Iman memohon ampun dan maaf. Anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita pada petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.